Kesan sampingan yang biasa yang seseorang itu boleh terima apabila menerima mana-mana vaksin ataupun vaksin COVID-19 adalah yang pertama, yang paling glamour, yang paling selalu adalah demam. Demam. Budak-budak demam, baby demam, mak baby demam, bapak baby demam, semua demam. Demam ini benda yang agak kerap. Okey, saya sentuh demam dulu sebab saya takut saya terlupa demam ni. Sebabnya demam ni ada dua cara untuk kita ada dua cara untuk kita explain demam selepas penerimaan vaksin ni sebenarnya. So demam selepas penerimaan vaksin macam ni. Bila kita terima vaksin, walaupun kita cocok pergi minum kopi, makan roti canai dengan member, ambil gambar, dah post dekat TikTok, dah post kat Instagram, dah post kat Facebook, lepak bawa kereta balik rumah, lepas tu check balik berapa like, berapa reaction, berapa orang komen, happy. Kita relax, lepak je dari luaran, sebenarnya badan kita sedang bertindak balas. Selepas vaksin itu dicucuk, badan kita sedang bertindak balas. Bahan yang dihantar kepada sel-sel di dalam badan kita, dia tengah berinteraksi dengan sel dan membuat apa yang dia sepatutnya buat, dan kemudian enzim-enzim ataupun protein-protein yang kita nak dia diproducekan akan dihasilkan. Maksudnya lepas cucuk vaksin tu kita nak spike protein dihasilkan. So badan mula menghasilkan spike protein sebenarnya. Selepas spike protein terhasil, badan pula menghasilkan neutralizing antibody, iaitu antibody untuk makan spike protein tu tadi. Jadi walaupun kita duk lepak, duk post dekat Facebook, duk post dekat TikTok dan sebagainya, badan kita tengah buat kerja sebenarnya. So andaikan kamu dah hantar kereta pergi mekanik, dan kamu tengah lepak main telefon, memang kamu lepak main telefon, tapi kereta tu tengah go through dia punya healing process tu. Kereta tu sedang dibaiki, dan sebenarnya walaupun kamu lepak, tapi kereta tu tengah buat kerja sebenarnya. Something like that. Sama juga lepas anda patah tulang, walaupun dah letak plaster dan sebagainya, dekat dalam tu sebenarnya dia tengah proses untuk sel-sel dirembeskan, proses kalsium dikeluarkan, tulang itu rapat balik dan sebagainya, akan berlaku all the time. Kita tidur balik, bangun balik, main telefon balik, mandi, makan, proses itu berlangsung. Sama juga dengan pengambilan vaksin ni, walaupun kita ambil, kita lepak, badan kita sedang membuat kerja sebenarnya. Jadi penghasilan protein-protein ini sebenarnya apabila ada penghasilan antibody, maka sel-sel yang berkaitan, bila ada antibody, sel-sel seperti prostaglandin, sel-sel lain yang berkait dengan demam juga dirembeskan. Itu yang menyebabkan suhu badan menjadi lebih tinggi daripada biasa, iaitu fever. Alright, so kalau ditanya dengan saya, adakah fever sebenarnya adverse effect? Saya kadang-kadang tidak bersetuju. Fever adalah immune response. Demam bermaksud badan anda bertindak balas dengan rawatan yang diberi, vaksin yang diberi, dan dia membuatkan kerja yang sepatutnya dia buat. Badan tengah membuat kerja tersebut. Sebab itu demam ni sebenarnya bagus. Demam selepas vaksin ni bagus. Walaupun setengah orang marah bila saya berkata demikian, setengah orang merajuk bila saya berkata demikian, tetapi kita kena faham, badan kita macam yang saya kata tadi bertindak balas. Bila yang saya setuju berkata ia adalah adverse effect, bila dia jadi malignant hyperthermia, iaitu suhu tinggi yang kekal tinggi dan tidak turun walaupun dengan pemberian ubat demam, dan kekal tinggi, kita panggil malignant hyperthermia. Kontrol sistem dekat otak kita, dekat medulla oblongata, dia ada satu thermostat, satu antena yang kawal demam dalam badan kita. Antena tu dia dah tak boleh nak kontrol dah temperature badan. Malignant hyperthermia adalah adverse effect. Kalau demam 37.8, 38.5 itu adalah immune response, itu adalah desired effect. Bagi saya itu bukan adverse effect, itu adalah efek yang kita nak sebenarnya. Kita nak badan bertindak balas, kita nak badan menghasilkan spike protein, kita nak badan mengeluarkan neutralizing antibody, dan kita nak apabila ada neutralizing antibody dan antigen, iaitu spike protein di dalam badan, sel-sel lain di dalam badan kita, sel-sel imun di dalam badan kita celik bangun dan cakap, babe, ada orang lain dalam badan kita ni, babe, jom kita pergi serang dia. Lepas tu ada member kata, babe, dah ada neutralizing antibody dah, kenapa kau nak sibuk? Kita prostaglandin je, kita histamin je. Tak apa babe, kita pergi tolong, jom. Dia pun pergi serang. Itu yang datang demam tu.
Okey, jadi demam dalam konsep pemberian vaksin ya, demam tidak semestinya kesan sampingan buruk pada setiap masa. Ya, kadang-kadang ia sebenarnya kesan yang kita mahukan ia berlaku. Yang saya sebutkan immune response. Ya, dan apabila demam tinggi yang tak berhenti-henti, malignant hyperthermia, yes, itu adalah apa yang kita panggil adverse effect, betul. Kalau kamu nak faham ni, ada setengah-setengah doktor, sebab ada rakan-rakan saya yang dah habiskan dos kedua penerimaan vaksin COVID-19 ni. So ada dalam kumpulan rakan-rakan tu yang kerja dekat klinik yang sama, dekat hospital yang sama. Jadi beberapa orang, contohnya 4 orang demam, baki 2 orang tak demam. Dia stres, badan dia tak demam. Aku stres lah malah, aku tak demam. Badan aku ni, aku dapat antibody ke tak ni? Jadi ke tak, ya aku stres betul ke? Tak masuk betul-betul lah ke, tak cucuk. Dia jadi takut sebab dia tak demam. Ya, kami doktor, kami tahu yang demam tu adalah sebenarnya kita tahu badan bertindak balas. Ya, kepada orang yang dalam kumpulan sukarelawan penerimaan vaksin tu ya, bila dia demam tu dia tahu, yes, aku dapat vaksin, bukannya aku dapat placebo, bukannya aku dapat air kosong je, aku memang dapat vaksin. Yang demam tu memanglah dia dapat vaksin sebenarnya. So demam tu adalah bermaksud imun anda celik, sistem ketahanan badan anda sebenarnya bertindak balas seperti yang dimahukan, dan juga sistem sel-sel dan protein-protein di dalam badan anda membuat kerja yang betul, yang dimahukan dan yang desired, orang kata